Puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk tazkirah pada malam ini iaitu salat sunat tarawih, di mana salat sunat tarawih kalau kita lihat dari sudut maknanya iaitu istirahah, iaitu salat yang berbentuk rehat, istirahah. Itu sebab di zaman dahulu solat tarawih ini dilakukan secara 4 rakaat, bacaan yang panjang di dalamnya, kemudian lepas 4 rakaat istirahah, rehat, kemudian disambung lagi 4 rakaat, seterusnya dilakukan solat sunat witir lah. Itu zaman dulu, tapi bacaannya panjang, bacaan yang panjang, qiyam yang lama, rokok yang lama, sujud yang lama. Itu asalnya. Ianya dilakukan secara berjamaah di masjid lebih afdal dibandingkan di dalam, dibandingkan di rumah ataupun di tempat-tempat lain lah. Masjid itu lebih afdal, dan begitu juga lebih afdal daripada di surau lah. Masjid ni kedudukan nombor 1, diiringi dengan surau, kemudian di rumah, kecuali golongan wanita. Golongan wanita ni tuan-tuan, sebenarnya dari sudut hukumnya lebih afdal solat sunat tarawih di rumah, melainkan kalau sekiranya merasakan kalau di masjid di surau itu dia lebih khusyuk, lebih tenteram, lebih tenang, maka dia boleh untuk datang ke masjid berjemaah. Cuma dia kena jaga daripada sebarang fitnah, dan tidak ada sebarang yang boleh mengganggu dia dalam perjalanan lah. Maksudnya tidak ada fitnah dalam perjalanan, dan dia memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Dan begitu juga mendapat izin daripada suami ataupun ibu dan bapa dia lah, kalau dia masih lagi belum bersuami. Okey. Hukum solat tarawih ini adalah sunat muakkadah, iaitu sangat dituntut. Makna kata Nabi SAW melaksanakannya secara berterusan, makna tidak ditinggalkan. Ini berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan ulama menyatakan solat tarawih ini merupakan sunat muakkad yang dituntut. Makna kata elok kita lakukannya, jangan tinggal. Adapun keutamaan solat sunat tarawih ini, keutamaannya sangat besar. Di antaranya adalah menjadi sebab dosa-dosa diampuni oleh Allah. Maknanya dia boleh menggugurkan dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil saja, tidak termasuk dosa-dosa besar. Itu mengikut kebanyakan ulama lah. Termasuk Al-Imam An-Nawawi sendiri menyatakan dosa kecil sahaja tak termasuk dosa besar. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang solat malam, iaitu solat sunat tarawih di malam bulan Ramadan, kerana iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya kelebihan solat tarawih ni tuan-tuan, dia menggugurkan dosa-dosa kecil. Dan termasuk juga di antara solat yang afdal lepas solat fardu, kan Nabi menyatakan dalam hadis, afdal salawati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik solat lepas solat fardu, solat waktu malam. Solat malam ni tuan-tuan bermula lepas isyak sampailah masuknya waktu subuh. Itu solat yang afdal di kalangan solat-solat sunat dilakukan pada waktu malam, termasuk solat sunat tarawih, solat sunat witir, solat tahajud merupakan solat yang paling afdal lepas solat fardu yang 5 waktu. Okey.
Cuma syarat untuk mendapatkan kelebihan terutama solat tarawih ni tuan-tuan, dia kena ada 3 syarat. Pertama, berdasarkan iman, iaitu iman kepada Allah dan semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Mana dia mesti orang yang benar-benar beriman tanpa ragu-ragu, tanpa satu pun dia menolak apa yang diperintahkan Allah, barulah dosa diampuni oleh Allah. Yang kedua, mengharapkan pahala, iaitu hanya mengharapkan balasan daripada Allah semata-mata, yakni ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk nak menunjuk-nunjuk, nak rasa bangga, angkuh aku solat malam. Tidak. Jadi kita tidak bangga, kita hanya mengharapkan balasan pahala daripada Allah. Manusia tak boleh bagi pahala. Kita tak mengharapkan pujian daripada manusia, kita hanya mengharapkan pujian, sanjungan daripada Allah dan ganjaran pahala daripada dia. Dan yang ketiga, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukannya berdasarkan sabda Nabi sallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada atasnya petunjuk kami, maka amalan tersebut ditolak. Hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, waktu solat tarawih, bilakah waktu solat tarawih itu dilaksanakan? Waktu solat tarawih ini dimulai selepas Isya, lepas menunaikan solat Isya lah. Makna kata seseorang bila dia nak melakukan solat tarawih, dia mesti solat Isya terlebih dahulu. Kalau tidak sah solat tarawihnya. Dia mesti melakukan solat Isya dulu, kemudian barulah dia solat tarawih. Dan waktunya sampailah masuknya fardu subuh, fajar. Mana? Lama, panjang dia punya waktu je. Kita boleh solat tarawih ni tuan-tuan, dia punya waktu selagi mana tidak masuk waktu subuh, selagi itu boleh kita solat sunat tarawih. Kan? Misal kata ada orang dia bekerja malam, kan? Dia tak sempat untuk bersama-sama di masjid surau, dia balik lewat malam, maka dia boleh untuk solat tarawih di rumah dia. Itu ada waktu lagi, ya. Baik. Kemudian berapakah jumlah rakaat solat tarawih? Jumlah rakaatnya di zaman Rasulullah SAW ada 11 rakaat. 11 rakaat, ada 2 riwayat. Satu riwayat baginda buat 8, kemudian diiringi 3 witir. Satu riwayat menyatakan 10 rakaat tarawih, 1 rakaat witir. Maknanya dibuat secara 2 rakaat, 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Bukan 4, tapi buat 2 rakaat. Itu di zaman Rasulullah lah. Termasuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga melakukan solat tarawih 11 rakaat. Cuma hanya di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dengan ijtihad Umar bin Al-Khattab, dia menambahkan bilangan rakaat sampai 20 rakaat dan berjemaah di masjid. Diikuti dengan 3 rakaat salat sunat witir lah. Itu di zaman Umar. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Ar-Rashid yang kelima, di zaman itu hidupnya Imam Malik bin Anas. Mazhab Imam Malik sembahyang tarawih 36 rakaat. 36 rakaat. Kan? Sebab apa? Imam Malik dia sembahyang di Madinah. Pada waktu orang sembahyang di Mekah pada ketika itu di Masjidil Haram, sebagai kita katakan tadi, dia sembahyang tarawih itu sembahyang rehat, 4 rehat. Jadi bila rehat tu, mereka akan tawaf 7 kali pusingan. Habis tawaf sambung 4. Rehat, tawaf 7 kali pusingan, kemudian sambung 4. Jadi ada 4 kali tawaf. Kan? 4 kali tawaf.
Jadi Imam Malik ni mana nak tahu dekat mana Masjid Nabawi kan? Maka dia menambah bilangan rakaat setiap kali tawaf di Masjidil Haram, ditambah 4 rakaat. 4 kali 4 16 rakaat, itu dia 36 rakaat. Itu dia. Zaman dulu tuan-tuan, mereka berlumba-lumba nak melakukan kebaikan. Kita mana mau 36 rakaat? Boleh kan? Kita buat sekali 10 malam terakhir 36 rakaat di Masjid Baitul Mahabbah ni. Kan? Kita nak qiyam Ramadan kan, lebih sikit. Boleh, apa salahnya? Kan? Lebih tak apa, jangan kurang. Kan? Jangan kurang daripada 8. Kan? Sekurang-kurangnya 8, maksimum ni 36 rakaat. Tu. Tapi biasa orang buat 20 lah. Kan? Terpulang lah tuan-tuan, terpulang lah. Nak buat 8 boleh, nak buat 20 boleh, nak buat 36 pun boleh. Yang tak sunnah, yang tak buat langsung. Itu tak sunnah lah. Kan? Okey. Kemudian jangan tinggalkan imam sebelum selesai tarawih dan witir. Tuan-tuan, bila mana kita solat bersama imam, solatlah sampai habis bersama imam, untuk kita mendapatkan pahala qiyam mulai satu malam suntuk. Ini berdasarkan hadis, iaitu man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang solat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya satu pahala qiyam mulai semalam suntuk. Besar tu tuan-tuan. Kita hanya sembahyang mungkin dalam setengah jam, 40 minit, lebih-lebih pun 1 jam tuan-tuan, tapi kita dapat pahala seperti mana kita menghidupkan seluruh malam daripada lepas isyak sampai masuknya waktu subuh. Besar pahala tuan-tuan. Jangan tinggal, jangan kita lebih awal daripada imam. Kita habis dulu. Kalau imam 20, kita tunggu sampai 20. Itu imam 8, kita pun tunggu sampai 8. Mana witir sekali lah, sampai habis witir lah. Baru kita dapat pahala qiyam mulai seluruh malam. Dia ada beberapa amalan tuan-tuan untuk kita dapat pahala qiyam mulai seluruh malam. Satu, sembahyang tarawih dan witir bersama imam sampai selesai. Yang kedua, baca 100 ayat setiap malam. Kita baca ayat Quran 100 ayat, kita dapat satu pahala qiyam mulai seluruh malam. Satu ayat ni tak banyak tuan-tuan, kan? Menjadi rutin kita baca As-Sajdah dan Al-Mulk setiap malam ni sunnah. Nabi tidak akan tidur selagi tidak membaca surah As-Sajdah dan Al-Mulk. As-Sajdah ada 30 ayat, Al-Mulk ada 30 ayat, dah 60 dah. Jadi kita baca lagi lah apa-apa ayat lagi, tambah 100 ayat, dapat satu lagi pahala qiyam mulai seluruh malam. Yang ketiga, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malam sebelum tidur, iaitu ayat 285, 286. Amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dapat lagi satu pahala qiyam mulai semalam suntuk. Dan yang keempat, apabila kita solat subuh berjemaah di Masjid Surau, kita akan dapat pahala qiyam mulai semalam suntuk tuan-tuan. Ada 4 amalan untuk kita dapat pahala qiyam mulai semalam suntuk di bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau bulan lain 3 je, sebab solat tarawih tak ada, kan? Okey. Kemudian kemudian lagi yang last kali kita nak sebut, okey tuan-tuan, satu lagi, adakah dibaca doa iftitah dalam solat sunat tuan-tuan? Dia tuan-tuan, doa iftitah tuan-tuan sunat dibaca dalam solat fardu dan solat sunat. Apa pun solat sunat, sunat duha, sunat rawatib, sunat witir, sunat tarawih. Setiap kali lepas kita mengangkat takbiratul ihram, sebelum kita nak baca Al-Fatihah, disunatkan kita baca doa iftitah. Ini sunat tuan-tuan, ini sepakat ulama, bukan khilaf lagi dah. Jangan tinggal baca doa iftitah dalam solat tarawih. Doa iftitah ni tuan-tuan, kita baca yang pendek ya. Dia macam-macam besi. Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdu katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Cukup. Ataupun alhamdulillahi
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Satu lagi versi lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama Allah ba'id baini wa khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Cukup itu, banyak lagi kan. Apa lagi? Subhanakallah bihamdik tabarakasmuk ta'ala jadduk la ilaha ghairuk. 4 versi kita boleh baca doa iftitah yang pendeknya, tak banyak ni, tapi yang kita hafal tu kan, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wasila. Cukup. Setiap kali lepas takbiratul ihram baca doa iftitah. Ini merupakan amalan sunat untuk kita sempurnakan solat tarawih kita, insya-Allah. Itulah di antara beberapa peringatan untuk kita laksanakan solat tarawih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima solat kita dan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk meneruskan qiyamul lail setiap malam sampailah selesai sembahyang, sampai selesai Ramadan, dan diikuti dengan bulan-bulan yang lain untuk kita lakukan amalan-amalan soleh, insya-Allah. Setakat itu untuk kita pada malam ini. Saya pun ada tazkirah di surah Ar-Rawdah Putrajaya Putra ini, saya semayang kat sana lah. Wallahu a'lam. Setakat itu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.